Kita akan mulai perbincangan kita kali ini pada ayat 216. Kita akan cuba baca untuk sampai habis, iaitu sampai ayat 227 tu ya. Mari kita baca terlebih dahulu dan sila tuan-puan baca selepas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Dan berserahlah kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihi, yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan solat dan melihat gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dialah jua yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Mahukah aku khabarkan kepadamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu, sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta. Dan ahli-ahli syair itu diturut oleh golongan yang sesat, tidak berketentuan hala tuju. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap lembah, dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak lakukan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dizalimi. Dan ingatlah, orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pertemuan lepas kita membincangkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak yang paling pertama dan utama dalam dakwahnya adalah ashiratakal aqrabin, iaitu keluarga dekat, ya, keluarga dekat. Ashiratakal aqrabin, ya, keluarga dekat. Keluarga dekat itu adalah anak-anak dan isteri, pasangan, ya. Itulah keluarga dekat kita yang utama, ya. Jadi ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW mengumpulkan anak-anaknya, ya. Kebetulan isterinya Khadijah lebih dahulu beriman. Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah secara khususnya pada waktu itu, mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak dapat mendatangkan manfaat mudarat kepadamu di akhirat kelak, melainkan jika engkau beramal dan berusaha sendiri. Engkau menjaga iman dan amalan engkau, insya-Allah engkau selamat. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW ketika selesai berdakwah kepada keluarga dekatnya, dia juga berdakwah kepada keluarga jauhnya, iaitu bapa-bapa saudara dia. Diriwayatkan, tuan-puan dan kasih sekalian, Rasulullah SAW untuk melaksanakan usahanya berdakwah kepada keluarga tersebut, dia perintahkan Ali bin Abi Talib untuk membuat jamuan makan.
dibuatlah jamuan makan oleh Ali bin Abi Talib. Kemudian disuruh memanggil bapa saudaranya. Di antaranya siapa? Abu Talib, Abbas, siapa lagi? Hamzah, dan di antaranya adalah Abu Lahab. Maka riwayat itu mengatakan bahawasanya apabila dah siap hidangan itu dan mereka makan, dibagi makan spesial untuk yang datang tu. Ketika dah habis makan tu, Rasulullah SAW berkata, terima kasihlah sudi datang, kata. Dah mula Rasulullah membuka kata-kata dan ucapan, Abu Lahab minta izin. Minta maaf Muhammad, kita orang ada hal, kata. Maka tak sempat Nabi nak bercerita tentang Islam, mereka dah beredar dah. Adakah Rasulullah SAW berhenti setakat tu? Tak. Maka disuruh lagi Ali bin Abi Talib, yang ketika itu dah Islam, walaupun dia kecil, tetapi dia ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Dia dengar kata Rasulullah SAW. Suruh lagi, kita buat sekali lagi. Kita buat jamuan sekali lagi. Dia buat lagi jamuan sekali lagi. Dikumpulkanlah family dia tu. Maka apabila dah berkumpul dan mereka makan, Nabi nak start bercakap, Abu Lahab minta izin lagi. Ujian. Abu Lahab kata, tak maaflah Muhammad. Dia kata, kita orang ada hal, kata. Makan sedap-sedap dah, kan. Tapi masa nak mendengar drama, ada cabut lagi. Ini ada dalam riwayat, tuan-puan. Tuan-puan boleh baca, iaitu kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Imam Ibn Kathir disebutkan. Ada beberapa riwayat yang tanya riwayat ini. Maka Rasulullah SAW tidak putus asa. Selanjutnya disuruh lagi Ali bin Abi Talib untuk buat jamuan lagi. Untuk buat jamuan sekali lagi, kata. Dan dibuatlah jamuan sekali lagi. Dikumpulkan balik bapa-bapa saudara dia ni. Dan apabila dah berkumpul, tak habis makan lagi, Nabi dah mula nak bercakap. Dan bagi tahu kepadanya, wahai bapa-bapa saudaraku, sesungguhnya aku utusan Allah. Aku nak bagi tahu kepada kamu, sekarang ini aku boleh memberi makan dan minum kepadamu. Sekarang ini aku boleh memberikan sesuatu untuk kamu. Tetapi ingatlah, di akhirat nanti, kalau kamu tidak mengikuti agama Allah ini, niscaya aku tak akan mendapat memberi manfaat apapun kepada kamu. Aku tak boleh lagi menghidangkan makanan dan minuman untuk kamu. Maka oleh itu, berimanlah kepada risalah yang saya bawa. Apa kata Abu Lahab? Untuk ini kau kumpulkan aku, deh. Celaka engkau Muhammad, kata. Maka dia tinggalkan Rasulullah SAW dan saudara-saudara dia yang lain itu. Jadi Rasulullah dalam hal ini kita lihat buat macam-macam cara, kan. Nampaknya sistem menjamu makan ni kadang-kadang ada juga betul dia lah. Orang nak datang kerana nak makan, itu memang dah satu hal yang lumrah lah kot. Maka kadang-kadang surau masjid berusaha untuk menarik orang untuk datang ke masjid dengan membuat jamuan-jamuan tertentu. Tapi ada memang datang nak makan jamuannya cuma. Dah makan cabut lagi, kan. Tapi tuan-puan kasih sekalian, jangan putus asa. Teruslah berusaha dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW sampaikan, pada waktu itu Abbas tak beriman lagi, Hamzah tak percaya lagi. Siapa lagi tadi? Apa lagi? Abu Lahab. Abu Talib pun tak percaya lagi. Tapi Rasulullah dah sampaikan dah. Mana tanggungjawab menyampaikan itu sudah dibuat oleh Rasulullah SAW. Beriman tak beriman itu bukan ini dia. So, tuan-puan dikasihi sekalian, oleh itu
kita perlu ingat bahawasanya tugas kita hanya menyampaikan. Maka pada ayat yang lepas kita diingatkan bahawasanya wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Engkau rendahkan diri engkau wahai Muhammad menghadapi pengikut-pengikut kamu yang beriman itu. Kamu rendahkan diri kamu, jangan sombongkan diri. Ini satu pendekatan yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW amat lemah lembut, amat menjaga hati sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW tidak pernah menaikkan suara yang dengan mereka dan bertindak kasar dengan mereka. Rasulullah jaga elok-elok. So tuan-puan kasih sekalian, diingatkan lagi pada ayat yang kita baca tadi, fa in asauka, jika mereka mengingkari Muhammad, menderhakaimu wahai Muhammad, maka apa yang kamu perlu lakukan oleh Muhammad? Katakanlah, inni bari'um mimma ta'malun. Katakan kepadanya, aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Selepas bila tuan-puan? Selepas berdakwah, selepas sampaikan kebenaran. Ternyata mereka memilih jalan tu juga. Tuan-puan boleh kata yang sama ni. Inni bari'um mimma ta'malun. Apa maksud dia? Tak maaflah, saya tak bertanggungjawab dengan apa pun yang akan berlaku dengan kamu kemudian. Saya dah sampaikan dah. Kalau tuan-puan dengan anak tuan-puan sama, mak dah sampaikan dah dan mak tak boleh nak tolong kamu nanti kalau apa-apa berlaku. Ini satu pendekatan ini pernah dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim kepada ayah dia, kepada keluarga dia. Aku berlepas diri daripada kamu, tak bertanggungjawab. Tapi bila tu, sekali lagi adalah apabila dah berusaha untuk sampaikan. Kalau kita dah sampaikan, ternyata mereka menolak, mereka mengingkari, tidak mahu mempercayai, ingat, kita lepas daripada apa yang mereka buat itu. Riwayat ada menyebutkan lagi, tuan-puan kasih sekalian, seorang sahabat yang mulia bernama Abu Darda. Tuan-puan pernah dengar tak Abu Darda ni kan? Abu Darda sahabat yang mulia, sahabat yang warak, tuan-puan, sahabat yang rajin beribadah, rajin melakukan ketaatan, sehingga di antara perkara yang menjadi kelemahan bagi dia adalah kadang-kadang kerana rajin dia tadi tu diabaikan isteri dia. Tapi kali ni saya tak bercerita pasal isteri tapi bercerita, tuan-puan kasih sekalian, satu masa Abu Darda ini duduk dalam masjid memberi kuliah ataupun berkongsi ilmu, tuan-puan. Orang ramai dengar apa yang dicakapkan oleh Abu Darda. Dan di sebelah dia ada seorang anak lelaki dia cuma. Dan dalam masa yang sama, family dia yang lain duduk menyembang kat tepi masjid. Faham tu? Yang dengar dia dari keluarga dia siapa? Cuma anak dia seorang cuma. Yang lain dia buat hal masing-masing tepi masjid, seolah-olah tak peduli dengan ilmu yang disampaikan oleh Abu Darda. Orang lain ni dengar ni, semangat ni, keluarga sendiri buat ada je. Sehingga orang bertanya kepada Abu Darda, Abu Darda, mengapa dengan keluarga engkau ni? Dia kata, engkau berkongsi ilmu, berceramah, orang lain dengar, keluarga engkau tak dengar. Mereka tak mempedulikan apa yang kamu buat. Ini berlaku juga kat ustaz-ustaz tahu. Kan? Ini hal berlaku pada Abu Darda. Dan tuan-puan dikasih sekalian, apa jawab Abu Darda? Sesungguhnya aku dah mengingatkan, yang paling utama adalah anak aku ni, dia kata. Keluarga dekat dia bagi dia siapa dia? Anak dia ni, anak aku ni. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Apabila keluarga dekat kita sudah kita ajak, tapi mereka memilih jalan yang berbeza dengan kita, yang kita dah sampaikan, ketahuilah
kita lepas daripada apa yang mereka buat itu. Inni bari'u mimma ta'malun. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Jadi kita nanti di akhirat pun tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah lagi dah. Tapi bagi tahu. Sebab Allah kata faqul, disuruh kita sampaikan. Faqul maknanya sampaikan, bagi tahu. Jangan tuan-puan simpan-simpan je. Kan? Sampaikan. Ayah dengan apa yang kamu buat ni tak bertanggungjawab. Bagi ayah perkara ini tak betul. Ini ayah tak boleh terima. Oleh itu, ayah ingatkan, tinggalkan benda ni. Kalau tak, ayah tak bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan. Awak tangguhlah sendiri. Kadang-kadang ada kejelasan dan ketegasan tersebut juga. Jangan kita tak jelas kan. Antara menerima tak menerima, antara menyokong ataupun menolak, kan? Dalam Islam kita kena jelas. Kalau kita suka, cakap, saya sukalah dengan apa kamu buat. Rasulullah SAW, tuan-puan dikasihi sekalian, di antara sikapnya, tuan-puan, apabila nampak pada sahabat Nabi dia benda-benda yang dia sukai, dia puji tahu. Dia katakan, saya suka, dia kata. So, tuan-puan dikasihi sekalian, ada benda yang tak baik, kita kena cakap juga. Minta maaf, saya tak suka dengan ni. Saya tak setuju dengan buat ni. Maka terangkan tuan-puan, dia tak boleh terima, minta maaf lah, saya tak boleh nak paksa, terserah awak lah. Ini panduan Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ini. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, ada soalan ke dalam bab ni? Bersyubhat apabila kita tak jelas pendirian tadi. Kita tak terang dalam menyikapi perkara yang tak baik dia buat. Kita tahu dia melakukan kemungkaran, lalu kita senyap saja. Senyap alamatur ridha. Diam itu tanda kita bersetuju. Hati-hati. Maka apabila kita tak bersetuju, nyatakanlah. Akan Rasulullah SAW menyebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, kau cubalah perbaiki dengan tangan kamu. Tangan maksudnya kuasa. Fa illam tastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak boleh juga dengan tangan dia, dengan kuasa dia, maka dengan mulut, dengan lisan, lidah. Nanti kata nasihat, kata-kata yang baik. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau memang tak boleh juga, barulah dengan hati. Hati yang mengingkari perbuatan tersebut, tak bersetuju dengan apa yang dilakukan mereka. Jadi kena ada kejelasan dan ketegasan tadi itu. Kalau kita hanya simpan dalam hati, kata Rasulullah, itu adalah di antara selemah-lemahnya iman. Wa dzalika adhaful iman. Iman yang lemah adalah apabila tak boleh nak bercakap. Tak bolehlah ustaz nak bercakap apa-apa. Tak sampai hati. Kan ada kan? Tengok nama. Gaduh pula kan. Maka perlu perbaiki niat kita, intention kita, dan pilihlah cara yang terbaik. Cara yang lemah lembut. Dalam Islam sangat digalakkan apabila kita mencari cara yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Cari cara yang terbaik. Yang menyebabkan matlamat kita sampai. Kalau perlu berdebat, tapi itu adalah pilihan terakhir. Berdebat dengan cara terbaik juga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik.
Namun ini adalah pilihan terakhir apabila mereka nak ajak berdebat. Tapi kalau tuan-puan rasa perdebatan itu hanya membawa kepada perkara yang lebih mungkar, lebih teruk lagi, lebih baik tuan-puan skip je. Ya? Baik dia. Ya? Tuan-puan tunjukkanlah dengan tingkah perbuatan. Jadi saudara fillah ni kasih sekalian. Jadi yang selanjutnya apabila mendapatkan penolakan, selain kita nyatakan ketegasan sikap kita, kedua tuan-puan wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Bertawakallah maknanya berserah dirilah. Ya. Dia kata, ya Allah, aku dah usaha, ya Allah. Aku dah sampaikan apa yang patut saya sampaikan, ya Allah. Tetapi saya nampak dia tak berapa berkenan dengan apa yang saya sampaikan, ya Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu, ya Allah, untuk memberi hidayah dia, untuk memberi petunjuk kepadanya. Perubahannya ada di tanganmu, ya Allah. Kalau engkau nak ubah dia, engkau ubahlah kepada yang baik, ya Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbahu 'alal iman. Kan? Kukuhkan hatinya dalam iman. Ala dinik, dalam agamamu, ya Allah. Jadi kita serah kepada Allah. Disebutkan dalam ayat ini nama Allah Al-Aziz. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Al-Aziz maha perkasa. Maha perkasa nak merubah dia, nak memperbaiki dia. Ya, ini menunjukkan bahawasanya, ya, tawakal kita itu bukan tawakal kosong, tapi tawakal dengan keyakinan Allah maha perkasa, Allah maha mampu untuk menjadikan yang aku tak boleh buat ini, dia sempurnakan. Ya? Sebab Allah itu maha penyayang. Ya, Allah itu maha penyayang. Dalam arti kata lagi adalah pasti Allah ada kesian terhadap mereka ini. Kasihan juga dengan aku, ya kan? Mak dia yang berlinang air mata, yang menginginkan kebaikan kepadanya, atau bapaknya yang rusingkan dirinya. Kesianlah kat aku, ya Allah, dan Kau maha penyayang. Dan ketahuilah, memang kasih sayang aku tak akan putus. Ya? Ini pada siapa ni? Keluarga dekat kita. Jadi wa tawakkal 'alal azizir rahim. Maknanya waktu tawakal, tuan-puan dikasih sekalian, mesti ada dalam diri kita keyakinan pada kuasa Allah dan juga penyayang Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tawakal, tuan-tuan. Terserah Engkau lah, ya Allah. Nak macam mana? Dan dia ketika itu negatif. Apalagi dia negatif, ya kan? Terserah Kau, ya Allah, aku rasa tak boleh apa-apa lah kot. Jangan seperti itu. Maka Allah kata, wa tawakkal 'alal aziz. Dia kata, tawakal kita diiringi dengan keyakinan Allah tu maha perkasa, maha mampu untuk mewujudkan apa yang kita tak mampu wujudkan tu. Ini kena ada dalam diri kita. Dan rasa belas kasihan Allah. Tentu Engkau penyayang, ya Allah. Penyayang ke aku, penyayang ke anak aku, penyayang kepada orang-orang yang aku nak cuba perbaiki ini. Engkau lebih sayang daripada aku, ya Allah. Tapi Engkau maha tahu apa seluk-beluk, apa yang menjadi yang terbaik untuk mereka ini. Engkau carilah jalan macam mana diorang ni menjadi baik, ya Allah. Aku yakin Kau maha berkuasa, ya Allah. Aku yakin Kau maha penyayang. Takkan sia-siakan mereka ini. Ini yang mesti ada dalam diri kita masa tawakal. Tawakal dengan keyakinan betul dengan Allah. Jangan tawakal yang kita sendiri tak yakin dengan Allah. Ini bahaya nanti. Menyebabkan, tuan-puan sekalian, Allah memberi kita ikut kepada sangkaan kita. Kita rasa Allah macam tu, Allah tak boleh buat. Memanglah tak jadi apa-apa. Ya, saya. Macam tu kan. Ya. Kena yakin kan. Ya. Kadang kita cakap dengan orang, you kena yakin. Ya. Bila kita buat sesuatu kan. Tapi kita rasa macam dia
Tak yakin. Kalau orang kita dah cakap kan, kena, orang kata full hearted kena percaya. Tuan-puan ni kata, dengan orang kita tak boleh paksa orang yakin. Faham ya? Yakin itu dari kita. So, kita sendiri yakin. Walaupun orang tu tak yakin. Faham tu? Anak kita nampak tuan-puan macam buat tak kisah je kan. Buat duduk je kan. Macam tak percaya je kan. Tapi mak bapak yang sungguh-sungguh yang yakin ini yang bezakan nanti tau. Ingat tak kisah Abdul Rahman Sudais kan? Dia budak nakal sebenarnya dulu kan. Sudais ke atau Huzaifi? Selak. Nakal. Tapi mak dia yakin, engkau satu hari nanti bakal jadi imam Masjidil Haram, kata kau. Tengok kan. Yakin dia. Yang masalah mak bapak tuan-puan, dia tak yakin dengan positif anak dia tuan-puan. Dia bimbang. Bimbang yang tak yakin dengan kekuatan Allah. Ini yang bezakan mak ayah orang hebat tuan-puan dengan mak ayah orang yang tak hebat tuan-puan. Mak ayah orang tak hebat tuan, dia ragu-ragu tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok rahsia mak ayah yang hebat tuan-puan, dia ada satu keyakinan yang tak ada pada mak ayah orang. Yang orang sekeliling ni kata, anak kau takkan jadi apa-apa. Tapi dia, aku pasti yakin anak aku akan jadi sesuatu nanti, dia kata. Betul tak tuan-puan? Banyakkan seperti itu. So tuan-puan ni kata, yakin ni jangan paksa orang yakin. Kita yakin dulu. Dalam diri kita kena tanamkan. Jangan kisah dengan orang. Jangan kisah dengan anak kita. Jangan kisah. Kita sendiri dulu. Macam kita yang kena mulai perkara tersebut. Dan insya-Allah nanti, tengoklah nanti. Saya secara peribadi tuan-puan, saya bersyukurlah mak ayah yang yakin tuan-puan. Walaupun pada hakikatnya nak kata kita orang ni hebat, sebenarnya lebih kurang je dengan budak-budak yang lain kalau kita tengok kan. Tapi kesungguhan mak ayah kan, keyakinan dia kan, dan dia tak pernah berkata engkau tak jadi orang. Kan selalu kadang-kadang tuan-puan mak ayah tuan-puan dia meragukan anak dia. Aku tak yakin kau jadi orang ni, dia kata. Kan? Tapi alhamdulillah mak ayah saya tak pernah macam tu tuan-puan. Itu doa jadi dia. Awak sangka macam-macam tu lah jadi dia. So, kita yakin dulu. InsyaAllah satu hari akan jadi perubahan pada diri kamu. Dan Nabi SAW mempunyai keyakinan seperti itu juga. Ketika orang Taif menghalang dakwahnya, menyakitinya sampai berdarah-darah tubuh badan dia, malaikat ketika itu secara volunteer kata, aku nak binasakan mereka. Tapi Nabi, aku yakin satu hari, sekarang ni diorang ni orang-orang yang tak tahu, yang tak kenal lagi Islam, aku yakin satu hari akan lahir daripada zuriat mereka orang-orang yang akan beriman pada Allah. Dan terbukti tuan-puan, mana bahagian dari negara Arab tuan-puan, ataupun secara khususnya adalah iaitu Hijaz, kan? Hijaz tu Arab Saudi sekarang yang tak beriman. Apa sebab dia tuan-puan? Yakinnya Nabi tuan-puan. Walaupun pada masa dia itu tak kelihatan lagi hasil dia. Kan? Nabi yakin tadi tu. Maka ingat, tawakal kita masa menghadapi penolakan terhadap dakwah Allah, dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan yakin Allah, engkau maha tahu ya Allah, engkau maha berkuasa, engkau maha mewujudkan apa yang menjadi cita-cita aku ini ya Allah, dan engkau maha pengasih dan penyayang, engkau takkan sia-siakan apa yang aku buat ni. Mesti ada tu ya. Baik, ada persoalan kat sini? Boleh faham? Okay.
Dan kenapa kita yakin dengan Allah? Saya yakin seperti itu sebab dia tahu gerak-gerik kita, tuan-puan. Semua yang berlaku pada hamba dia ni, dia monitor dan tak terlepas daripada pandangannya. Sambung oleh ayat tersebut, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang ditujukan kepada Nabi pada awalnya, yang mana Allah tersebut melihat engkau ketika berdiri menunaikan solat. Bagaimana Nabi solat? Nabi solat dengan rendah hati, memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan umat dia ni, ya kan? Ya. Dan teringat bagi dia, umat dia, dah Allah perhatikan tu. Dalam arti kata, tuan-puan, ketika kamu tawakal, kamu jangan jauh dari solat. Tawakal, lepas tu apa dia tu? Tak berdoa. Tak. Ya. Tawakal kita dengan mengiringi doa kita dalam solat kita, waktu sujud kita terutamanya. Dan kita bersungguh-sungguh, ya Allah, ubahlah anak aku ni jadi orang yang soleh, ya Allah. Dia tengok tu. Allah perhatikan tu. Ingat ayat ini secara khusus pasal Nabi, kan? Tapi ini kita, pada kita mak bapak ini zaman sekarang pun, ini tadabbur kita, tuan-puan. Waktu tuan-puan merintih di sujud, tuan-puan, meminta agar dapat kebaikanlah orang-orang yang ada sekeliling tuan-puan, Allah tak pernah miss memperhatikan, mendengar. Lihat itu kesungguhan. Kesungguhan Nabi inginkan hidayah keluarganya, hidayah kaumnya adalah dia manifestasikan dengan meminta kepada Allah dalam sujud, dalam rukuknya, dalam ibadahnya. Teringat dia adalah umatku, umatku. Sehingga kita tahu akhir ayat Nabi masih teringat bagi dia siapa? Umat dia. Umatku, umatku, dia kata. Sebab dia cinta dan kasihnya kepada umatnya ni. Dan rasa satu tanggungjawab yang besar terhadap umatnya, kan? Sebagaimana tuan-puan kena rasa tanggungjawab kepada anak-anak tuan-puan, amanah yang dia telah diberi, tuan-puan teringat dia dalam doa, tuan-puan. Kadang-kadang dalam doa tuan-puan tak teringat diri tuan-puan, tapi teringat anak-anak tuan-puan, teringat orang-orang sekeliling tuan-puan. Dan kadang-kadang yang mendorong kita untuk berdoa kadang-kadang bukan kerana kekurangan pada diri kita, tapi kekurangan yang ada pada sekeliling kita teringat, kan? Kita nak exam ni, kan? Kita sendiri kadang-kadang nak exam tak kisah pun, ni, kan? Anak nak exam dia, mak dia yang sungguh-sungguh doa. Si anak yang nak exam relax je, main game PS4, kan? Mak dia yang stres. Tuan-puan dikasih sekalian, tak apa. Dan itulah tanda caring kita, kasih kita, sayang kita pada anak-anak kita. Dan ingat, Allah tak pernah mensia-siakan kesungguhan kita tadi tu. Mendoakan anak-anak kita, mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Allah lihat tu. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat kamu, wahai Muhammad, ketika kamu berdiri menunaikan salat, dan ketika kamu bergerak-gerik, rukuk dan sujud dalam waktu kamu berjamaah. Allah lihat itu. Dan ini menunjukkan juga, tuan-puan dikasih sekalian, nak tahu Allah sedang perhatikan kita dan Allah begitu dekat dengan kita masa kita solat. Allah sedang monitor betul tu. Ketahuilah Allah sedang perhatikan kita. Betul. Macam mana takbir hamba-Ku ini, kan? Takbir sambil fikir kereta tak settle lagi ke? Tengoklah, kan? Kacau.
Ingat tu bahawa saya melalui ayat ini tuan kena faham bahawa masa tu Allah sedang monitor betul-betul. Sehingga hadis lain menyebutkan bahawa saya ketika kita menyebut Al-Fatihah kan, Alhamdulillah, Allah jawab langsung. Maknanya masa Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul dekat dengan seorang hamba. Dengan itu menuntut kita juga khusyuk, berhati-hati dalam solat kita. Jangan main-main khusyuk. Sebagaimana tuan-puan dan kasih sekalian, buat kerja sedang diperhatikan oleh bos kan. Agak-agak macam mana agak? Alah, bukan mak. Iya, mestilah buat macam kan. Kita sebenarnya kerana terlalu apa nama itu? Gerunde. Saya baca, Ya. saya tengok hadis yang bila Ya, saya. ayat yang kata memang bila Allah bila solat Allah pandang kita kan. Ya. Tapi the moment kita lalai tu, dia tak tengok lah. Macam saya tak suruh hadis. Ya. Dia sungguh-sungguh tengok kita. Ya, betul. Ketika kita lupa Allah, itu ayat Al-Quran pun ada juga. Ketika kita lupa Allah, Allah akan buat lupa kita. Macam tak pandang kita, macam tak perhatikan kita. Jadi kalau tuan-puan tahu ini, sungguh-sungguhlah dalam solat maka Allah selalu lihat, perhatikan sampai habis. Dan Allah ketika lihat sampai habis, dia nilailah kesungguhan kita. Dan ketahuilah tuan-puan, kesungguhan kita dalam beribadah kepadanya menentukan nanti doa kita yang lain dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perubahan yang berlaku di sekeliling kita bergantung kepada solat kita. Sesungguhnya solat kita yang lalai menyebabkan hati orang sekeliling kita pun lalai. Senang je. Saya pun kadang-kadang perhati tuan-puan, kalau kita sedang mood baik dengan ibadah kan, sedang semangat tinggi dalam ibadah kan, tengok anak-anak pun elok je kan. Tapi ketika kita lalai, tengok ada orang lagi dahsyat. Lagi lalai daripada kita. Lagi leka. Jadi perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala melihat setiap gerak-gerik solat kita. Tapi jangan lupa penolakan dan keingkaran orang-orang sekeliling kita, mintalah agar Allah ubah mereka dengan solat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perubahan yang baik kepada mereka dan pada diri kita sendiri sebenarnya. Bagi saya ibadah adalah untuk mendidik diri kita dahulu, perbaiki diri kita. Kita juga bersedia kan, sebelum kita nak buat sebaik ni, tapi tak dapat juga lah, macam kita belajar macam Nabi Nuh pun anak dia pun out kan. Jadi betul. Macam kita punya masyarakat, imam anak banjur kan, kita nak punya tu kan. Sebenarnya mungkin ayat mungkin dia suruh kita juga apa tu, yelah, dia punya end result tu Allah lah. Tapi wafat tu kita kena still continue dengan kemungkinan lah. Apa yang menjadi tanggungjawab kita, apa yang menjadi yang perlu kita lakukan, kita kena buat. Jangan kita tahu bahawa at the end adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan perubahan sesuatu tersebut ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ready, apapun berlaku, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai iman kita nama dengan qada dan qadar kan. Ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara ini kita mesti selalu berharap. Sayap optimis kita tu, sayap rajak nama dari Islam, selalu kita besarkan, terutama dalam situasi yang mana apa yang kita harapkan tak dapat. Harap kita, ya Allah, Kau Maha Perkasa ya Allah.
Engkau maha berkuasa ya Allah. Engkau mampu membuat apa yang bagi aku mustahil aku lakukan. Tetap itu. InsyaAllah lambat laun akan adalah perubahan itu. Cuma Allah nak uji kesabaran kita kadang-kadang. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia berdakwah kepada bapa saudara dia kan. Ada yang memang sampai ke mati tak beriman. Seperti Abu Talib sendiri, bapa saudara dia yang sayang kat dia. Apa kurangnya kasih sayang Abu Talib kat dia? Sehingga Rasulullah SAW pun kasih dan sayang padanya. Allah ungkapkan sendiri kasih sayang Nabi itu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Menunjukkan Nabi SAW memang sayang kepada Abu Talib. Dan Allah kata, engkau tak akan dapat memberi daya orang yang engkau sayangi. Tapi Allah lah yang memberi hidayah, dia kata. Ini maknanya adalah reserve lah. Tapi Nabi kalau kita lihat kesungguhannya sampai sakaratul maut Abu Talib dia usahakan. Wahai pak saudara, kalau engkau tak buat Islam yang lain, cukup engkau cakap syahadah je. Okey dah, dia kata. Ini menjadi bukti di hadapan Allah nanti bahawa aku boleh tolong kamu, dia kata. Tapi kalau awak tak cakap syahadah ini, aku tak boleh la yughni anka syai'an. Aku tak akan memberi manfaat padamu sama sekali. Tuan-puan, apa lagi pak saudara dia yang tak berubah, tuan-puan? Abu Lahab, kan? Bukan hanya setakat tak mau beriman, tuan-puan. Bahkan dia berusaha menghalang-halangi, menganiaya Nabi, membuat perkara-perkara yang menyebabkan Rasulullah SAW begitu menghadapi situasi berat dalam hidup dia, tuan-puan. Bayangkan. Dan kemudian tuan-puan dikasih sekalian, barulah tuan-puan dikasih rasa lega bagi dia sikit adalah pada masa di Mekah, tuan-puan, masuk beriman Hamzah. Pak saudara dia juga Hamzah, Hamzah beriman. Masa Abu Talib dah meninggal dah. Tak ada orang nak pertahankan Nabi lagi dah. Maka Abu Lahab ketika itu dan Abu Jahal juga buat benda-benda yang menyakiti Rasulullah SAW. Maka Allah buka hati Hamzah untuk beriman. Berimanlah dia. Abbas adakah beriman di Mekah? Tak. Abbas pernah memerangi Nabi dalam perang Badar. Dia masuk dalam pasukan Quraisy. Dan masa perang Badar itu tertangkap dia. Ditawan. Masa ditawan tersebut dia masih kafir lagi. Tapi Nabi SAW bagi kesempatan dia untuk menebus keislaman, menebus diri dia hingga dibebaskan. Lepas tu berapa lama lepas tu baru dia Islam. Mana tuan-puan, makan masa. Makan masa. Bayangkanlah Nabi di Mekah 13 tahun, perang Badar tuan-puan pada 2 Hijrah, maknanya dah 15 tahun. Campur lagi mungkin ekstra tambahan dia tuan-puan, berapa tahun lagi? Boleh sabar ke sampai 15 tahun? 15 bulan boleh lagi ke ustaz, kan? Tapi 15 tahun tak boleh lah, kan? Biasanya 15 hari saya letak cuma sana. Ini menunjukkan tuan-puan, perubahan itu memakan masa. Namun satu yang tak ditinggalkan Nabi adalah harapannya kepada Allah dan teladannya. Selalu menunjukkan teladan yang baik. Dan ketahuilah tuan-puan kasih sekalian, orang takkan berubah apabila tuan-puan berdebat dengan dia. Orang tak akan berubah disebabkan argumen. Kita argue, kan? Orang hanya akan berubah dengan akhlak baik yang kita tunjukkan. Teladan baik. Jangan tuan-puan boleh ubah anak tuan-puan dengan kuliah yang tuan-puan buat untuk dia. Tidak, tuan-puan. Dia akan berubah dengan contoh baik kita buat.
tunjukkan perubahan kita, bahawa kita faham Quran, kita faham Islam ini, dan kita cuba beramal dengan dia. Ya. Memang masa kita buat tu dia macam tak kisah, kan, tapi dia perhati itu, dia lihat itu, dan itu jadi satu bahan pertimbangan dia nanti. Selepas berapa tahun? Bukan selepas tahun tahu, bukan selepas 2 tahun tahu, bukan selepas 5 tahun tahu, kadang-kadang selepas 20 tahun dia melihat, perhati kita. Ya? Saya sangat yakin tuan-puan, anak kita memperhatikan kita, melihat kita, dan itulah yang akan menentukan nanti bagaimana dia di waktu dewasa nanti. Sebab kita belajar daripada mak ayah kita banyak. Bukan belajar dari cakap dia, tapi belajar dari apa yang dia buat. Betul ke tak? Cakap dia lupa. Adalah masa-masa tertentu cakap dia tu yang kita ingat, sebab momen tu sangat menusuk kalbu, kan? Dan kata-kata mak tu memang pada masa tu masa yang sesuai, kan? Barulah kita teringat. Tapi majoritinya masuk kanan, keluar kiri. Saya nak share lah Ustaz. Ya, saya silakan. Lepas saya buat tahajud kan, saya memang insya-Allah niat Ya. gitu. Tapi anak-anak ni tak buat kan. Ya. Tapi bila dia nak minta sesuatu, dia kata mama tolong doakan sebab mama punya connection better. Dan me, dia kata, dan us, dia Saya kata. faham tu. Ya, ya. Kata orang nak dengar daripada doa. Maksudnya saya suka sebab dia orang percaya pada tahajud. Yes. Alhamdulillah. Yang betul lah. Ya. Rasa macam Jangan kita ini kan remehkan kata tu. Sebenarnya satu adalah dia menyedari dan dia melihat apa yang kita buat. Satu, itu kena lihat. Dan dia mengetahui apa yang kita buat itu bagus, baik. Itu dah satu poin. Dan insya-Allah dengan apa yang dia buat tu, nanti ada masa, sebab memang manusia ni tuan-puan kata, tak mesti ada satu peristiwa yang menyebabkan dia berlaku turning point dalam kehidupan dia. Orang akan ada tu. Saya yakin tuan-puan, kita pun masa dulu ada lara dia kan. Tetapi dia mesti ada sampai satu peristiwa yang menyebabkan kita, yes, this is time for me to change myself, to change my life. Dan kita pun tak tahu pasal apa, kan? yes, pasal apa kadang-kadang? Ya? So, saya Kadang-kadang orang bercakap macam-macam dah dulu, tapi tak boleh juga berubah. Dan itu datang dari diri kita kadang-kadang. Inilah masanya mungkin. Ya, betul. Tak berubah. Maka saya sangat yakin tu. Saya kata doa kita kadang-kadang tak dimakbulkan masa kita hidup. Dimakbulkan oleh Allah selepas kita meninggal. Tapi masa meninggal kita rasa berkat dari doa mereka tu. Kenapa pula hujan hari ni? Sebelum ni kering, kerontang, kan? Ingat tuan-puan dan kata, masa kita dah meninggal, putus semua amalan kita, kan? Tak nampak lagi dah result-result yang dulu kita biasa buat, kan? Tapi tuan-puan tiba-tiba je, kenapa hari ni aku dapat rahmat, keberkatan ni dalam kubur, kan? Ternyata anak kita yang berubah. saya satu apa? Ya. Ada satu macam saudara lah. Ya. Dia berkecil, dia dengan ayah dia memang gaduh je. Dia besar, selalu gaduh ayah dia, kan? Ya. Sampai dia kerja, sampai dia kahwin, sampai dia kena masa tu dia kena split dengan ayah dia. Ya. Ada aja benda kena, kan? Lepas tu bila dia sakit pun dia mesti gaduh dengan ayah dia. Tapi orang tak tahu lagi few months tu ayah dia meninggal, tiba dia berubah. Few months sebelum ayah dia meninggal. Dia macam ayah dia sakit. Ya. Masa tengok pun kadang time nak kalau bincang tu mesti gaduh je. Salah apa, kan? Tapi bila dah dekat-dekat, kita tahu bila dah bila ayah dia meninggal tu dia macam dia dah berubah, kan? Dia Ubah habis, lain, dia jadi lain macam dan sampai sekarang nak jadi ahli surau jadi. Masya Allah. Orang kata tu. Iya. Tak tahu apa dia turning point tu, kan? Turning point dia tadi tu. Betul. Kita kata apa benda ni datang tengok ada apa ni ayah dia tengah sakit dia gaduh.
Ya, betul. Tapi kan bila Allah tak bagi tu kan. Betul lah. Ya, kan? Betul ke doa ibu tu paling Iya, lagi mustajab lagi doa ustaz. Doa kiai, doa imam kan. Tuan-puan memang sangat powerful. sebab dia tak boleh cakap sembarangan. Yes, dia kena pilih kata-kata yang positif dengan anak-anak ini. Jangan kita kata-kata negatif. Ya. Insya-Allah ketika tuan-puan berbaik sangka dengan Allah, Allah realisasikan, Allah wujudkan. Cuma masa je, timing dia tu pasti hanya Allah je yang tahu. Kadang-kadang memang Allah nak menguji sabar kita tahu. Bilalah anak aku nak jadi macam ni kan. Tapi insya-Allah tunjukkan je lah contoh yang baik. Satu hari mereka akan. Ya. Jadi kadang-kadang manusia ni tak berubah sampai masih ada lagi penghalang-penghalang. Penghalang-penghalang ini yang satu hari tiba-tiba dia dapat handle tahu. Penghalang dia tak akan habis tahu. Dia akan tetap ada, tapi tiba-tiba dia ada kekuatan jiwa untuk mengetepikan penghalang tadi tu. Dah. Selama-lama dia aku nak macam ni, tak adalah dia kata. Aku kena berubah dia kata. Ini. Biasanya manusia seperti itu, ya. Dan hidayah Allah seperti itulah datang, dia memakan masa, tuan-puan. Okey, baik tuan-puan dan sekalian, terima kasih atas perkongsian semua. Jadi tu. Jadi Allah perhatikan apa yang kita lakukan semasa kita menunaikan solat. Perhatikan gerak-gerik kita, cara berdiri kita, cara rukuk kita dan cara sujud kita, cara kita berdoa. Allah perhatikan itu. Baik. Dan selain perhatikan apa? Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar apa yang kita ucapkan dalam solat kita. Maka solat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli Allah nak dengar. Rukun fi'li Allah nak lihat. Allah perhatikan. Maka solat yang sempurna kita menjaga rukun qauli dan rukun fi'li kita sebagaimana kita ada rukun yang selanjutnya, rukun qalbi kita, rukun hati kita yang connect dengan Allah, yang rasa Allah Subhanahu Wa Taala dok perhatikan. Ini yang nama dia maqam ihsan, ya kan? Kedudukan ihsan yang kata Jibril kepada Rasulullah kepada Jibril adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wahai Jibril, masa tu tak disebut Jibril, apa itu ihsan kata? Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini makam yang paling tinggi tuan-tuan. Kita rasa Allah lihat. Kita melihat Allah rasanya, Perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat dengan apa? Dengan hati. Bukan melihat dengan mata kepala, kan? Aku nampak Allah tadi. Itu sesat tu. Itu sesat, jangan. Tapi adalah lihat dengan hati. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tak sampai kepada tahap dapat melihat Allah dengan hati tadi itu, maka engkau rasalah Allah sedang melihat engkau, sedang memperhatikan engkau. Ini yang perlu kita bawakan dalam solat kita, dan itulah solat yang paling khusyuk sebenarnya. Merasakan Allah sedang memperhatikan kita. Itu yang solat khusyuk. Kalau kita jaga pergerakan kita, dan kita jaga juga adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebut dalam solat kita. Ini dia. Innahu huwas sami'ul alim. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang dakwaan orang-orang Quraisy bahawasanya wahyu yang didapatkan Rasulullah SAW daripada syaitan, kata, daripada jin, kata. Maka Allah membantahnya. Allah membantahnya dalam ayat-ayat yang lain.
Dan dalam ayat ini tuan-puan kasih sekalian disebutkan bahawasanya hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Mau tak aku memberitahu kepada kamu kepada siapa syaitan itu menurunkan bisikan-bisikannya, menyampaikan kata-katanya yang sesat pada siapa? Disambung oleh ayat itu tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu menyampaikan kata-katanya yang menyesatkan kepada satu afak, para pendusta. Orang yang berdusta tuan-puan banyak idea nak berdusta. Banyak idea dia. Untuk apa? Untuk berdusta tuan-puan. Kita pun tak terbayang macam mana dia boleh dapat idea buat macam ni. Cakap macam ni. Ketahuilah ada ejen tukang tolong. Ada asisten dia tuan-tuan. Asisten dia adalah syaitan yang bisikkan kepada dia idea-idea lain macam mana nak boleh berbohong, nak berdusta. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua adalah orang yang berdosa. Orang yang buat maksiat. Orang buat maksiat ini dari mana dia dapat idea untuk buat maksiat tuan-puan? Itu dari syaitan. Habis buat satu hal, buat hal yang lain pula. Tak berhenti-berhenti. Dalam arti kata pengaruh syaitan ini begitu ketara kepada dua manusia ini. Pada orang pembohong dengan orang yang berdosa. Dengan urutan ayat yang sebelum ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita nak deal dengan orang-orang yang ingkar terhadap dakwah ataupun usaha baik yang kita lakukan. Tuan-puan kasih sekalian, kita akan jumpa dengan orang-orang yang ingkar ini. Kadang-kadang diorang ni boleh cakap macam-macam tahu. Dia pandai nak mereka kata-kata untuk menyudutkan kita, memburukkan kita. Banyak cara bagi dia untuk menghalang dakwah tau. Banyak cara. Dan kita pun tak terfikir macam mana ada orang ni. Sehingga tak ada benda baik melainkan ada je lah komen orang ni kan. Semua perkara dia nak komen tuan-puan. Sehingga kita pun terfikir, korang ni tak ada rehat ke? Korang ni tak ada kerja lain ke? Pelik kadang-kadang tuan-puan, kita tak cerita dengan orang lain, dia tahu. Kan? Nampak je dia tu. Ketahuilah siapa tolong bantu dia. Pakcik syaitan. Diorang ni banyak idea tuan-puan. Banyak benda yang dia perhatikan. Mata dia macam tajam. Ketahuilah kenapa mereka boleh sampai tahap tu. Sebab di backing oleh syaitan. Ayat ini pada asalnya ditujukan kepada para penyihir tuan-puan dan peramal. Sehingga dikaitkan nangitik dengan tuan-puan penyair. Surah kita surah Asy-Syu'ara kan. Baik. Jadi idea-idea yang didapatkan oleh para penyihir, para peramal untuk bercakap tentang manusia dan untuk mengelabui manusia. Ketahuilah para penyihir, para peramal ini, mereka ini orang-orang yang pendusta sebenarnya. Pembohong sebenarnya. Pelaku dosa. Macam-macam maksiat orang lakukan.
Sehingga ada sebuah buku, tuan-tuan dan kasih sekalian, catatan hitam para dukun, ya. Ada buku dia, tuan-tuan, ada saya beli tu, ya. Dikatakan, tuan-tuan, macam mana dukun-dukun ni dapat benda-benda yang dahsyat, ya kan, ya. Kadang-kadang macam mukjizat pula, ya kan. Benda-benda yang di luar kebiasaan, ya. Benda-benda hebat lah, ya kan, menyebabkan orang kagum. Ketahui, tuan-puan, bahawasanya di belakang mereka buat itu ada deal dengan syaitan, dengan jin. Itu bukan free dia dapat tu. Dia mesti ada mengorbankan sesuatu, yang dikorbankan itu adalah ketaatan dan keimanannya. Yang dia lakukan itu untuk memakbulkan apa yang mereka inginkan daripada syaitan adalah mereka mesti buat dosa. Sehingga dahulu dikenal, tuan-puan, di Indonesia seorang kiai dinamakan, tetapi sebenarnya dia deal dengan syaitan, ya. Orang datang kepada dia untuk berubat, ya. Orang datang kepada dia untuk minta macam-macam, ya kan. Dan tuan-puan, kalau orang datang dia minta satu yang mesti dibawa kalau nak minta berubat dengan dia. Sebab kata orang kita kan, pengeras dia, ya. Pengeras dia, tuan-puan, bagus Al-Quran. Quran paling cantik, apa Quran yang bagus tu, dia lah, bagilah kat dia. Itu mesti ada salah satu pengeras dah, selain daripada duit lah, kan. Kalau tuan-puan jumpa orang yang dia minta Quran, tuan-puan syak ke? Justru, tuan-puan, bagusnya dia nak Quran, ya kan. Maknanya dia orang alim ni, orang yang taat, ya kan. Mestilah dia nak baca, mestilah dia nak jaga elok-elok, ya kan. So, tuan-puan, banyaklah Quran. Dan dia ni ada satu ruangan khusus yang dia menyimpan Quran ni, dan tak boleh siapa pun orang datang masuk. Sampai anak-anak dia pun tak boleh, keluarga dia tak boleh, hanya dia je. So, tuan-puan dan kasih sekalian, tahu kejahatan dan kedajjalan dia bila, tuan-puan, apabila dia meninggal. Apabila dia meninggal, dibukalah bilik khas dia tadi tu. Dan apa yang berlaku, tuan-puan? Ternyata Al-Quran itu dijadikan alas dia untuk qada hajat. Ya. Dia buang hajat, dia letak atas tu. Tu dia jadi power ilmu itu. Ya. Buang hajat di atas Quran tu. Macam mana dia tahu dia buat itu untuk dia jadi power? Dia dengan pakcik syaitan tadi tu. Pakcik syaitan tu minta, buat nak, dia kata buat macam ni. Syaitan tu boleh kakau kat dia. Iyalah, boleh. Kenapa tak boleh pula? Sekarang ni akak boleh cakap dengan dia. Duk bisik macam-macam tu, siapa tu? Diorang dapat, itulah power tadi tu. Sanjungan orang. Dia boleh ubah orang begini begitu. Ada orang suka benda macam tu. Akak memang tak suka. Dapat labuan banyak lah. Dia apa? Duit, yes. Senang dia cari Dia balik, dia boleh baik terus tau. Boleh baik. Power lah. Dia nak nyanyikan orang tu kan. Ha. Nyanyikan orang, dia pakai dukun lah. Ya. Tapi yang buat tu, Ada orang yang suka macam tu. Jangankan dulu, sekarang ada orang suka nak belajar ilmu kebal tu, ilmu pengasih, ilmu orang ini tunduk kat dia, kan. Ada orang suka macam tu, cari tu. Tu, kalau tuan-puan tak minat benda tu, kan. Tapi memang berlaku. sebab macam apa dia panggil tu, yang dia bagi makan bulu halus tu kan.
Yes. Itu santau. Macam-macam. Salah satu ilmu dia itulah tu. Santau, sihir. Itulah ada apa? Ya syirik lah. Syirik. Maka taruhan untuk dapat bantuan syaitan adalah syirik. Maka Allah dalam surah Al-Jin ada sebut, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Memang ada kata jin dalam pengakuannya dalam Quran adalah sekumpulan manusia yang datang jumpa jin, minta perlindungan, minta pertolongan kepada sekumpulan daripada jin yang. Ya. Lalu apa yang dibuat oleh jin ni katanya fazaduhum rahaqa. Mereka bukan nak tolong pun, tapi nak tolong tambah sesat. Bagi dia lagi sesat lagi ada. Biasanya orang yang deal dengan jin bertambah sesat. Jadi deal dengan jin tak perlu. Ya. Berteman dengan jin, kan? Dia ada khadam jin. Ketahuilah tuan-puan, dia sebenarnya khadam kepada jin tu. Bukan jin dia khadam, kan? Sebenarnya dia khadam kepada jin tu. Apa yang jin tu nak, dia akan buat. Barulah jin itu buat apa dia nak. Ya. Nanti kata, you help me first, then I help you, kan? Tak ada, kan? Let me help you, kan? Jin tiba-tiba, kan? I don't want anything from you, dia kata, kan? Aku tak nak apa-apa, kan? Just I want to help you, dia kata. Kosong, bohong, kan? Tak betul tu. Dia mesti ada sesuatu yang dia nakkan daripada anak cucu Adam ni. Apa yang dia nakkan? Kesesatan. Fazaduhum rahaqa. Tambah sesat. Itu yang mereka inginkan. Jadi oleh itu, tuan-puan dan kasih sekalian, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahawasanya syaitan suka bekerjasama dengan afakin, orang-orang pembohong, orang-orang pendusta, athimin, dan pendosa. Suka buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan tentang mereka ini, yulqunas sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Ya. Yang mana? Ya, yulqunas sam'a. Yulqunas sam'a, yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu. Maka pendosa dan pembohong ini sangat suka mendengarkan apa yang disampaikan oleh syaitan. Bahkan mereka tertunggu-tunggu tu, tuan-tuan. Ya. Salah satunya tanda seseorang itu deal dengan jin, tuan-tuan. Tuan-puan tak cakap apa-apa lagi pasal tuan-puan, dia dah boleh tahu. Macam tu. Dia boleh baca. Ya, ada ustaz macam tu. Tahulah itu. Tuan-puan tak cerita lagi apa hasrat tuan-puan, dia dah cerita. Okey, awak macam ni ya. Awak begini begitu ya. Dia boleh cerita dah. Patutnya kalau macam orang yang tak gunakan jin, dia boleh tahu ke? Tak guna jin, tak tahulah dia. Kita kena cakap. Yes. Tak cakap lagi dia tahu dah. Kita kadang-kadang tuan-puan, hebatnya dia. Dia bagi kita impresif dengan dia tahu. Rasa kagum dengan. Ketahuilah itu salah satu taktik daripada golongan ini untuk membuat kita yakin dengan dia. Dia ada cerita yang sebelum tu. Yes. Apa jadi? Dan biasanya hanya mampu menceritakan yang lepas. Bahkan dia boleh cerita pasal mak ayah, tuan-puan. Awak macam ni kan? Suami awak macam ni kan? Kita pun macam mana dia tahu ya? Dia kata. Inilah yulquna sam'a. Mereka dapat tu daripada syaitan yang bagi tahu dia.
Ini bukan bomoh silap Ustaz. Bomoh sini pun ada sini. Betul Ustaz, ada seorang ambil kawan saya tu. Dia boleh beritahu pasal awak dah pergi bomoh ni kan, dia kata. Awak dah ni ni. Kawan Cina, dia bomoh Cina lah. Ya. Dia banyak hal kan. Bila dia pergi, bomoh tu tahu dah apa benda dia nak. Tu dia. Belum pergi lagi. Tak, mana Dia nak cuma pergi sampai tu, lah. bomoh tu dah cakap dia. Lepas tu Yes. baru sedar. Dia informan dia tu, itu jin syaitan tu. Macam dukun lah. Orang belum cakap lagi sakit apa, dia dah tahu. Yes. Jadi jin ni tak tengok Melayu, Cina apa. Sama. Trik dia sama. Yes. Pastilah dia nak cuba. Saya ada tengok satu rancangan tuan-puan, kalau tak silap rancangan orang Buddha silap. Yang mana apa nama dia, Bitsu dia, apa nama istilah dia tu? Yang macam ustaz dia lah. Ustaz Cina, ustaz Buddha ni kan. Bitsu kalau silap nama dia tuan-puan. Ya. Dia boleh cerita pasal anak dia yang sakit. Semua dia cerita habis. Begini kan, begini kan, begini kan. Ada rancangan. Saya terkeluar dalam tu video Facebook tu kan. Dia tunjukkan. Orang tengok bertepuk lah. Betul? Bertepuk orang. Orang tak tahu pun itu syaitan. Tuan-puan dah belajar surah Syuara, tuan-puan boleh baca dah. Ya. Tertipu tak? Tertipu. Inilah ya Allah kata yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun, kata Allah. Dan kebanyakan mereka adalah pembohong semua. Ya? Jelas saja. Jelas. Yelah, tapi kita tahu kan. Bila dia cakap betul, Ustaz. Kita ingat kan? Powernya kan. Dia memang ingin kita merasa dia tu power. Ya? Ilmu tinggi. Ketahuilah, orang yang betul bukan menjadikan kita impresif dengan diri dia, tapi impresif dengan Allah. Rasa hebat itu Allah. Itulah yang kalau tuan-puan nak ikut tu. Tapi kalau dia nak menunjukkan pada tuan-puan, saya hebat ini, saya hebat itu, saya begini, begitu, membuat tuan-puan rasa kagum dengan diri dia, tuan-puan. Ketahuilah itu semua akan membawa kepada kesesatan. Hatta yang nama dia ustaz, dia letak depan itu ustaz, dia kata. Tetapi dia nak tunjukkan dia hebat bagi orang. Yes. Ustaz, macam mana kalau orang yang ada bela-bela? Ada bela. Saya kan dah kata tadi. Itu yang saya kata khadam tadi tu, bela-bela tu. Ketahuilah tuan-puan dan kasih sekalian, itu perangkap syaitan semua tu. Ya. Zaman dulu tu lah. Sekarang ni orang ada nama dia Saka. Sekarang Saka tu kan. Sebenarnya tu kerja orang-orang dahulu dia yang jahil. Dia tak tahu apa-apa. Anak cucu je dia korban. Padanlah muka kan. Ya betul. Secara asasnya, apabila anak dia, biasanya adalah yang betul, anak dia tu akan cuba untuk lepaskan diri daripada tu. Dia tak nak itu, insya-Allah dia akan, tapi tak senang. Dia akan memerlukan perjuangan, ya, mujahadah. Kadang-kadang diri dia sakit, kadang-kadang berhadapan dengan situasi yang menyebabkan boleh saja dia putus asa, mungkin boleh jadi. Tapi ketahuilah itu disebabkan oleh apa? Kejahilan orang dulu. Dia tak boleh lepas kan? Dia Turun temurun. Dan itulah syarat dia. Ya. Itu syarat dia. Dan saya cakap adalah isu ni kadang-kadang adalah bab nenek moyang kita ni umur dia 75 tahun, ya kan. Pak cik jin ni yang dia deal ni 300 tahun. Faham tak tu? Dan dia dah biasa dapat layanan senang daripada atuk-atuk tadi tu. Dan tentulah dia nak sambung, continue. Itu yang kadang Ustaz orang kata dibuang kat dalam
Yes. Ini bahaya. Dia minta tu Ustaz. Apa? Dia Yang minta tu yang awal tu. Atuk tu. Dia punya kebun supaya kebun orang ni tak masuk. Apa ilmu dia? Ya. Masuk tak boleh keluar. Hebatlah kan? Kan? Tetapi that's not free. dia buat janji dengan Yes. Boleh? Tapi kau kena buat ni. Dia kata. Faham tu? Boleh. Nanti orang masuk kebun kau tu, tak ada orang. Dia akan selalu nampak harimau, dia kata. Sehingga dia nak masuk, tak jadi. Kita pun tengok, hebatlah kan? Dulu kan Ustaz, mau cerita masa saya kecil lah. Jangan bayang barang, nanti pulang rimau jadian dia. Betul kan? Ya. Ada. Kalau macam sekarang Ustaz, kalau yang dia tak ada dah macam tu. Ya. Sekarang ni kita boleh tengok yang macam mana untuk orang yang bagi impresi, yang kita rasa dia power, dan tapi dia sebenarnya bawa ke arah kesesatan. Pandai-pandai je lah, tengoklah. Takkanlah saya sebut satu-satu pula. Contoh Saya bagi. Tumpang kena pandai fikir sendiri. Jelaslah nanti. okey, orang tu dah cerita yang punya Dulu dukun yang buat macam tu. Dulu dukun yang buat macam tu. Sekarang ni dukun dia tukar nama. Dia tak cakap lagi dah dukun. Kadang-kadang demi untuk dia pakai nama ustaz depan dia. Ustaz kan sekarang ni tak payah pakai sijil pun kan. Pakai ketayap sikit, jubah selalu kan. Lepas tu cakaplah sikit pasal ayat-ayat Quran. Ustaz dah tuan-puan. Maka tuan-puan pun, saya jumpa ustaz, dia kata. Ustaz tu macam ni, saya tak sampai lagi, dia dah tahu apa, siapa nama saya, siapa mak saya. Itu cerita 20 tahun dulu. Ya, cerita 20 tahun dulu. Dia mampu cerita, memang dia rekod. Awak pernah jatuh sini dulu kan? Ya. Ustaz ada ustaz Awak ada sakit ini kan? yang boleh buat bedah secara gaib itu apa? Itu masa dah habis dah. Tuan-tuan lain kata. Bincang lain kali. Tak apa. Tak, ini direkod ni. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Tutup dengan tasbih kafarat dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.